Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung untuk sesi yang kedua petang ni untuk bahagian instruments. Okey, kita mulakan dengan instrumen dalam penyelidikan kuantitatif. Biasanya kita menggunakan soal selidik. Jadi kita nak jadikan perbincangan untuk sesi petang ni, saya bagi contoh soal selidik. Tak adalah satu soal selidik yang kategori yang sangat baik, tapi boleh dijadikan sebagai dalam perbincangan. Jadi kita ada tiga keadaan, tiga situasi dalam konteks soal selidik ni. Ada soal selidik yang berbentuk adopt. Adopt bermaksud ambil semula. Soal selidik sedia ada. Yang kedua adalah adapt, ubah suai. Ubah suai soal sidik. Yang ketiga adalah soal sidik baharu. Okey. Yang saya nak kongsikan ni, yang petang ni adalah soal sidik baharu. Jadi untuk soal sidik baharu ni saya jadikan sebagai contoh, tapi saya nak tunjukkan juga bagaimana yang juga dikatakan sebagai soal sidik yang berbentuk adopt dan juga adapt, dan kita ubah suai. Okey, kemudian selepas selesai untuk soal sidik ni, untuk kuesioner ni, kita akan masuk juga untuk instrumen kualitatif. Jadi instrumen kualitatif kita akan gunakan slide pada yang minggu lepas. Okey, di slide yang di akhir-akhir tu. Okey, kita terus pergi pada soal sidik. Okey, dalam ni saya snapshot daripada saya punya orang kata lampiran dalam sebuah tesis lah. Jadi saya letak borang soal selidik. Okey, yang atas tu adalah bahagian, bawah borang soal selidik tu adalah tajuk kita lah. So tajuk dia adalah berkaitan dengan pengurusan, keusahawanan, kaizen, penjanaan, dana ekonomi dan prestasi masjid di negeri Perak. Okey, ini basic lah kan. Mungkin kedudukan dia duduk di atas kan. Lepas tu bawah tu baru tulis borang soal sidik ke terpulang lah kan. Yang itu tak ada isu lah, itu based pada format. Okey, tujuan macam ni lah saya letak juga sebelum tu, saya letak kaizen. Mungkin kaizen ni dalam bahasa Jepun, bahasa Melayu dia adalah penambahbaikan berterusan. Okey. Tujuan soal sidik ini diedarkan adalah untuk menilai prestasi masjid terhadap amalan pengurusan dan pembangunan dana ekonomi yang dilaksanakan oleh masjid-masjid di negeri Perak. Soal sidik ini mempunyai 6 bahagian. Jadi kita nyatakan dululah secara opening dia. Kita bagi tahu soal sidik ini mengandungi 6 bahagian, iaitu A, B, C, D, E, F. Justru sukacita tuan-puan dimohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat ni adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja. Jadi kita kena buat jugalah opening statement ini untuk menjelaskan apa yang hendak kita fokuskan, apa yang hendak kita jalankan. So kita kena buat sikit opening sentence lah kat sini. Okey, kemudian kita masukkan maklumat diri. Okey, untuk maklumat diri ni option ada yang kadang-kadang letak maklumat diri atau maklumat demografi ni di bahagian belakang sekali. Dia tak berlaku dekat A, dia berlaku dekat F. Boleh, tak ada masalah. Nak buat dekat A pun boleh, nak buat dekat F pun boleh. Okey. Kemudian saya tunjukkan di sini ada bahagian A ni, maklumat diri ni. So saya buat jantina. Ini contoh lah kan. Jantina ada lelaki dan perempuan. Sebelum tu saya buat satu arahan, sila tandakan tik di petak yang berkenaan. Jadi dia tandalah. Lelaki ni kalau jantina lelaki, dia tik lelaki. Kalau perempuan, dia tik perempuan. So umur. So dekat umur ni ada juga kesilapan yang buat. Kalau yang first time yang buat soal sidik ni, kalau macam saya tetap bawah 25 tahun, bawah 25 tahun, 25 hingga 40, kemudian 41 hingga 55, melebihi 55 tahun. Jadi kita kena jelas kat sini. Tak boleh tulis sini 25 tahun, kena tulis bawah 25 tahun sebab jadi kita letak 26 tahun. Kalau nak tukar boleh juga 25 tahun dan ke bawah. Jadi kat sini tak boleh 25 dah, kena letak 26 lah. Tapi kat sini saya guna bawah 25 tahun, 25, 40, 41, 55, melebihi 55. Okey, aliran pendidikan. Dalam konteks kajian ni juga ditanya aliran pendidikan. Bukanlah you all kena ikut
apa yang tertera kan kena letak jantina, umur dan aliran pendidikan. Ini bergantung pada topik kajian kita. So saya pentingkan dalam konteks kat sini sebab nak tengok pengurusan. Jadi nak tengok aliran pendidikan sains ke, sastra ke, agama ke, teknik and vocational ke ataupun lain-lain. Okay, nombor 4, tahap pendidikan. Tadi aliran, ini tahap pendidikan. Pendidikan rendah, SRP, MCE, SPM, STPM, diploma, sarjana muda ataupun sarjana PhD dan lain-lain. Okey, jenis pekerjaan, kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, bekerja sendiri, pesara dan tidak bekerja. Jadi kita boleh letak perkara demografi atau maklumat diri ni dalam kita punya soal sideh lah. Tak kisahlah di bahagian A ke ataupun di bahagian yang last sekali di bahagian F dalam konteks contoh yang diberilah. Okey, ada lain saya tanya juga berkaitan dengan sektor pekerjaan, sama ada sektor pekerjaan dia pendidikan ke, pertanian, perbankan, penghilangan, perkhidmatan, perniagaan, pembinaan dan lain-lain. Jadi lokasi masjid mengikut daerah. Kalau kat saya pakai daerah ni mengikut daerah masjid agama, ikut Majlis Agama Islam Perak. Ada Bagan Serai, Kuala Kangsar, Great, Manjung, Parit Buntar, Lenggong, Penggalang Hulu, Ipoh, Kampar, Selama, Teluk Intan, Batu Gajah, Seri Iskandar, Taiping, Mualim, Kampung Gajah, Tapah, Bagan Datuk. Nombor 8, adakah anda pernah menjadi ahli jawatankuasa masjid? Okey. Kekerapan anda solat berjemaah di masjid tempat anda tinggal purata sebulan. Saya letak kat sini lah kurang dari 5 hingga 10, 11 hingga 15, melebihi 15 kali. Adakah anda bersetuju duit masjid dilaburkan dalam sektor ekonomi yang boleh menambahkan lagi duit masjid? Ya, tidak atau tidak pasti. Okey, ini soalan-soalan maklumat dirilah, Okey, saya dah masuk kepada bahagian yang menggunakan skala Likert. Skala Likert kat sini adalah bahagian B, bahagian C, D, E, F. So bagi semua bahagian di bahagian B, C, D, E, F saya akan gunakan skala Likert. Sila tandakan bulat. Kita tandakan bulat lah, tapi kalau besok dia tick ke, dia right ke, dia pangkah, kita okey je. Sila tandakan bulat di bahagian yang bersesuaian berdasarkan skala berikut. 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, agak tidak setuju. 4, tidak pasti. 5, agak setuju. 6, setuju. 7, sangat setuju. Okey, untuk bahagian B, bahagian C, bahagian D, bahagian E dan bahagian F menggunakan skala Likert 7. Okey, saya tunjukkan satu di bahagian B, iaitu amalan pengurusan masjid. Jadi bahagian B yang pertama adalah amalan pengurusan masjid. Antara soalan yang saya tanya adalah pentadbiran. Okey. Jadi dalam pengurusan masjid, nombor 1 yang saya nak buat soalan kat sini adalah pentadbiran. So dalam pentadbiran ni, ini soalan dia. Kalau tunjuk ni saya buat coding, PT ni maksudnya pentadbiran lah. So ada PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8. So yang ni saya letak di bahagian lampiran tapi kalau you nak edar soal sidik tak payahlah letak PT1, PT2 ni. Sekarang ni saya nak tunjuk memudahkan dari peringkat analisis nanti sebab bila di dalam bab analisis saya akan letak PT1. Jadi orang tanya PT1 tu apa? Jadi untuk tujuan appendix saya buat begini, tapi kalau you nak edar questionnaire tak payahlah PT1, PT2 ni. Okey, jadi kat sini saya nak buat PT. Jadi saya bila nak memudahkan dan nak mempercepatkan orang jawab soalan ni sebab soalan ada sedikit banyak, jadi saya tak nak ulang soalan. Jadi saya letak atas siap-siap. Saya bersetuju pihak pengurusan dan AJK masjid sentiasa memastikan saya buat macam itulah. Jadi untuk soalan PT1 sampai PT8 saya bersetuju pihak pengurusan dan AJK masjid sentiasa memastikan, itu ayat mula dia. Okey, jadi pergi PT1 saya bersetuju pihak pengurusan dan AJK masjid sentiasa memastikan pemilihan ahli jawatankuasa masjid adalah baik. Jadi dalam konteks pentadbiran kat sini, keyword kat sini adalah pemilihan. Jadi dekat literature review memang tengok kalau aspek pentadbiran, aspek pemilihan. Dalam kes ni adalah pemilihan jawatankuasa masjid lah. Okey, aspek item yang kedua, keyword dia adalah perancangan. Perancangan aktiviti masjid dilaksanakan dengan baik. Jadi perkataan perancangan, pemilihan ni ada dalam literature review. Okey, yang ketiga, aspek pentadbiran, keyword dia adalah pengorganisasian. Okey, penguasaan aktiviti masjid dilaksanakan dengan baik. Nombor 4 adalah pengawalan. Pengawalan aktiviti masjid dilaksanakan dengan baik. Pengarahan aktiviti masjid antara pengurusan dan AJK masjid adalah baik. Latihan
latihan diberi kepada AJK Masjid adalah baru. Kemudian kerjasama yang baik antara AJK dengan Karya. Nombor 8, AJK Masjid yang baru dilantik akan diperkenalkan oleh pihak pengurusan masjid. Okey. Alright, jadi kat sini pemilihan, perancangan, pengorganisasian, pengawalan, pengarahan, latihan, kerjasama dan juga diperkenalkan bagi AJK baru. Inilah keyword bagi konteks pentadbiran. Kalau macam saya lah kan, kalau saya saja nak tengok di bahagian appendix, so saya pun tengoklah soalan amalan pengurusan masjid ni, apa keyword dia? Oh, ada pemilihan, perancangan, pengorganisasian, pengawalan, pengarahan, latihan, kerjasama dan diperkenalkan ni. Jadi bila saya baca dekat bahagian literature review, contoh cerita bahagian pentadbiran ni, ada tak dia cerita pasal pemilihan, perancangan, pengorganisasian? Yang ni yang biasanya panel akan melihat keyword-keyword ini ada diceritakan di bahagian literature review. Kan? Sangat penting lah kan. Walaupun soalan ini dalam berbentuk ad-hoc, walaupun soalan ini berbentuk adapt, tetap dalam literature review kena ada. Bukanlah dalam satu perenggan. Maksudnya ada dalam literature review section tu ada keyword pemilihan, ada maksud perancangan, ada perkataan pengorganisasian, pengawalan, pengarahan, latihan kerjasama ni. Kena ada dalam literature review. Okey. Tu soalan untuk bahagian pentadbiran. Okey, dalam amalan pengurusan masjid ni juga ada kewangan. Okey. Kewangan ni sama macam ni, saya bersetuju pihak pengurusan dan AJK masjid sentiasa menguruskan kewangan dengan maksudnya kat sini menguruskan kewangan. Menguruskan kewangan dengan duit masjid diuruskan sendiri oleh pihak pengurusan masjid. Duit masjid digunakan untuk membesarkan masjid. Duit kutipan bulanan masjid dipamerkan melalui papan kenyataan. Duit masjid diuruskan mengikut peraturan kewangan dan mematuhi syarak. Duit masjid digunakan untuk upah penyelenggaraan masjid. Duit masjid digunakan untuk tujuan membayar penceramah. Duit masjid digunakan untuk mengadakan majlis keagamaan. Duit masjid digunakan untuk bayar gaji, duit dan upah siap, bilal dan lain-lain. Jadi ini aspek kewangan lah. Dan kita pun kalau dalam topik kewangan ni kena jugalah cover literature review, kajian-kajian lepas berkaitan dengan most financial, so apa yang discussion kat sini. Jadi semua keyword-keyword ni memang ada dalam literature review. Okey, setakat ni ada soalan nak tanya? Ya, bagi kita yang nak buat gunakan soal sidik ni, ada soalan nak tanya? Sebelum saya sambung bahagian-bahagian lain, banyak lagi bahagian lain tapi saya nak tunjukkan contoh. Ada dua bahagian tadi, satu dalam bahagian maklumat diri atau demografi. Kemudian kita dah masuk bahagian Likert ni, menggunakan skala Likert 7 contohnya. Kita masih dalam bahagian B. Dalam bahagian B itu adalah amalan pengurusan masjid. Kita bawa bincang dua factors dia, iaitu pentadbiran dan juga kewangan. Ada lagi yang kat bawah-bawah. Tapi sebelum tu saya buka jika ada sebarang soalan. Ada soalan setakat ni? Doktor. Ya, saya, silakan. Kenapa ada B kecil, C kecil tu? Ini coding. Ni maksudnya ni bahagian-bahagian yang dah delete nanti. Oh. So ini soalan asal, B, C ni semua akan delete nanti ni. So bila kita buat analisis, buat factor analysis, buat factor analysis, kemudian kita buat confirmatory factor analysis, yang tak silap saya yang C, B, A ni, semua item tu akan delete nanti. Tanpa kita rela, kita tak apa apalah ikutkan saya nak semua soalan tu, tapi melalui, sebabkan ni kan ada instrumen baru. Jadi bila instrumen baru kita kena buat proses validity. So validity tu adalah part yang kita bahagian factor analysis dan confirmatory tu dia suggest delete. Jadi kita kena delete lah item tu. Okay. Ada soalan lain? Cover semua. Dia macam inilah. Ada bahagian yang macam dia tak sebut masjid, tapi dia cakap institutions. Institusi, ada yang cakap institusi keagamaan, ada yang cakap institusi ibadah, ada yang kita boleh tahulah kan. Dan juga bila saya kaji pasal masjid ni, bukan saya hanya baca jurnal yang kata masjid. Begitu juga dengan kata agama-agama yang lain. Sebab dia pun ada pengurusan juga. Jadi saya baca semua. Jadi tidaklah mana nak cari literature review cerita pasal masjid saja. Jadi terlalu limitasi. Jadi apa saja
dari segi agama lain juga yang melibatkan pengurusan, jadi artikel tu pun saya boleh ambil. Justru dengan itu disebabkan soalan ni adalah soalan baru yang saya propose untuk masjid, jadi saya kenalah buat proses validity yang sedikit rigorous lah. Kan? Boleh. Tak terhad lah. Kalau kata ibadah, surau ke solat, ada surau diri Jumaat, ada kategori masjid. Masjid besar, masjid kecil, begitu juga di luar negara. Kan? Agama lain juga direferkan. Jadi setiap soalan mestikan berbentuk positif ya. Ia tidak boleh dicampur aduk dengan yang negatif. Okey, boleh. Cuma kajian saya bersifat positif. Sebab kalau biasanya orang yang soalan negatif ni bersifat psikologi. Soalan kita ni aspek pengurusan. Biasanya pengurusan tidak melibatkan aspek negatif. Boleh tak buat soalan negatif, tak ada masalah. Tapi bagi saya, you cuba baca dalam buku research metodologi atau pembangunan soal sidik, kita buat soalan untuk memudahkan responden. Memudahkan untuk orang menjawab kuesioner kita. Tetapi bidang-bidang tertentu, contoh bidang psikologi, contoh you isi borang SPP, nak minta kerja kerajaan. Penting kerja kerajaan tu adalah aspek kesetiaan. Jadi dalam kesetiaan tu, sebab itulah 100 soalan tu, dia ada soalan yang positif dengan negatif, ada reverse dia. Jadi tengok dalam konteks. Tapi dalam konteks saya ni, saya cuma nak tahu, okey, di kalangan karya, apa yang dia nak, apa yang diperakui dan dipersetuju tentang amalan pengurusan masjid. Jadi tak wujud perlu ada soalan negatif kat sini. Kan? Macam saya buat bidang engineering. Engineering pun tak perlu negatif. Pengalaman saya buat dalam bidang pengurusan, tak perlu ada negatif. Buat dalam bidang ekonomi, tak perlu ada negatif. Buat dalam bidang engineering pun tak perlu negatif. Tapi saya hormat dengan bidang-bidang lain, ada keperluan-keperluan dia, kenapa dia nak ada bercampur soalan positif dan soalan negatif. Okey, Edmund, dia tanya, kalau soal sidik itu kita adopt, kenakah disahkan juga? Kena. Tapi tak perlu regress lah. Paling tidak pun secara minimum kena jumpa expert. Kan? Kena jumpa expert. Sebab walaupun soalan sidik itu tak boleh ubah, tapi expert boleh tengok soalan itu dari segi kesesuaian kepada. Jadi bila soal sidik tu bukanlah kita bagi untuk semak soal sidik. Kita akan bagi detail tajuk research kita, kita akan bagi problem statement kita, kita akan bagi objektif kita, kemudian kita akan bagi siapakah sampel yang kita nak buat, dengan siapa yang kita nak edar. Jadi di situ nanti panel akan tengok, expert akan tengok kesesuaian soalan ni kepada siapa yang kita nak edarkan kuesioner itu. Jadi mungkin dekat situ kadang-kadang disebabkan expert akan tengok juga. Contoh kan, soalan tu aras tinggi. Contohlah saya pada peringkat awal soal sidik saya ni, ada sedikit masih buat pilot, saya jumpa soalan saya ni aras tinggi. Aras tinggi maksud dia untuk warga emas yang datang ke masjid, dia tetap karya, umur 70, dia tak faham maksud apa yang saya aras. Ayat saya tu tinggi untuk orang umur 70 yang mungkin tak belajar tinggi. Ada yang belajar habis sampai darjah 6, ada yang tak habis sampai darjah 6 pun. Jadi aras saya tinggi, tapi saya tahu karya saya ada yang warga emas, jadi saya turunkan bahasa saya supaya bahasa saya juga boleh fahami oleh orang umur 50, 60, 70 dan 80. Kan? Berapa orang expert yang diperlukan untuk evaluate instrumen soal sidik? Okey, terima kasih soalan ni. Rasanya soalan sini saya dah beritahu dah sebelum ni. Okey, yang pertama, yang adalah dari bahagian orang akademik. So, orang akademik yang pertama adalah tahu tentang konten. Yang pertama adalah konten. Dia kena tahu. Kalau topik saya tentang pengurusan masjid, dia dah biasa buat research tentang pengurusan masjid. Orang pertama orang konten. Orang yang kedua orang metodologi. Pesyarah yang kedua adalah expert dalam bidang metodologi. So dia tahu macam mana nak buat soal sidik yang baik. Dalam soal sidik, apa soalan-soalan yang mencerminkan supaya dia boleh check supaya soalan itu tidak redundant. Soalan itu adalah tidak jelas ataupun tidak tepat ataupun tidak sesuai dijadikan soalan. So dia akan tengok condition sesuai tak pakai skala Likert 5 dan sebagainya. Okey, orang kedua adalah orang method. Orang yang ketiga adalah orang bahasa. Orang bahasa, so dia akan cengok dari segi laras bahasa. Okey, saya ulang balik. Orang konten, orang method dan orang bahasa. Okey, ini 3 minimum. Tapi kadang-kadang konten kita lantik 2 orang. Okey, method 2 orang. Kalau bahasa seorang, jadilah 5. Okey, itu baru akademik. Jadi untuk orang industri. Jadi saya ni pun soal sidik saya ni saya kena buat. Orang akademik dah selesai, orang industri. Siapa yang akan terlibat
tentang pengurusan masjid ni. Daripada majlis agama ke, di kalangan pengurusi masjid ke. So saya akan jumpa juga daripada industri. Minimum dia seorang. Kalau nak buat 2 orang pun boleh. Kalau tanya saya dalam topik ni saya prefer 2. Yang pertama pengurusan masjid, iaitu pengurusi masjid. Yang kedua yang duduk dekat majlis agama bahagian pengurusan masjid. Jadi dekat bahagian pentadbiran tu, saya patah balik. Saya pergi dekat bahagian industri tu pengurusan masjid. Minta maaf kepada pengurusi masjid kat situ. Okey, kemudian kerajaan. Kerajaan ni lah yang saya pergi dekat bahagian pengurusan masjid di negeri Perak, dekat majlis agama. Itu dalam konsep kerajaan lah. Sebab dia akan terlibat dengan policy maker. Okey, yang keempat saya tak buat lah. Tapi kalau nak buat adalah pihak konsultan. Yang orang terlibat, contohnya NGO atau bahagian-bahagian lain, konsultan yang akan terlibat secara langsung dalam pengurusan masjid. Mungkin ialah konsultan ni dia boleh jadi ex-lecturer, dia boleh jadi ex orang kerja kerajaan, orang yang daripada industri. Kadang-kadang dia memang dia juga orang industri, dia juga orang kerajaan dan dia juga adalah orang akademik, bekas akademik contohnya. Jadi ada 4 bahagian. Yang pertama akademik, okey, kemudian yang kedua adalah industri, pihak yang ketiga adalah kerajaan, pihak yang keempat adalah konsultan. Yang itulah. Jadi itulah bilangan expert yang diperlukan. Berapa bilangan soalan yang paling sesuai untuk dibina? Bergantung. Okey, dalam soal sidik ni, okey, nyawa yang ada adalah 3. Contoh kat sini, cuba tengok bahagian pentadbiran. Soalan saya buat 8, tapi saya kena delete berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 8 tolak 4 tinggal berapa? 4. Jadi tinggal 4. Akhirnya soalan yang akhir, yang last kali akan digunakan hanya 4 soalan. Soalan pemilihan, perancangan, pengawalan dan latihan. Yang lain-lain tu bukanlah kata soal sidik tak bagus. Dalam konteks ni, okey, dia lebih kepada 4 sahaja daripada 8, 4 sahaja. Okey, soalan yang sah untuk pentadbiran at least ada 3. Jadi soalan saya reverse balik kan. Okey, menunjuk soalan Teo, minimum soalan yang harus ada adalah 3. Minimum last 3. Tak boleh kau tim dah. So kalau 2 tak boleh. 2 faktor pentadbiran ni dihapuskan semua. Tak wujud dah. Aspek pentadbiran takkan wujud dah. Sebab you tinggal 2 item je. Minimum 3 item. Jadi kalau kita pakai 3 item je, kalau kena delete 1, dah tinggal 2. Jadi terus tak sah dah untuk pentadbiran. Justru itu dalam contoh diberi, saya buat 8 item. Kalau delete 4 pun, saya still survive ada 4 lagi. Sebab minimum adalah 3. Okey. Okey, soalan Siti Hufaidah dengan Rozita sama je kan? Soalan tentang bilangan expert yang perlu dirujuk. Okey, ada soalan lain? Berapakah bilangan soalan yang paling sesuai untuk dibina? Okey, sama soalan Teo dia. Okey, soalan Teo dalam analisis. Saya bukan saya saja letak 3. Dalam analisis, untuk sahkan analisis item kena ada at least 3. Isu di sini, adakah kalau kita buat soalan 3, ada jaminan bahawa 3 item tu selamat? Jadi kita kena propose lebih. Ada yang cadangkan buat 5 hingga ke 8 soalan. Saya pun cadang benda yang sama. Okey, saya boleh cadangkan kalau nak buat soalan 5 hingga 8. Okey. Kita pergi pelan-pelan macam ni Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Ada lagi soalan nak tanya sebelum saya masuk bahagian lain? Okey. Kalau skala Likert ni kan buat di Malaysia lah, sebab kat Malaysia memang orang particular ditanya juga. You nak pakai skala Likert 4 ke, nak pakai skala Likert 5 ke, skala Likert 6 ke, 7. Yang pertama, kita kena ada support. Siapa lagi dalam kajian lepas yang mana dia gunakan 1 hingga 7 ni pakai term ni. Sangat tak setuju, tidak setuju, agak tidak setuju, tidak pasti, agak setuju, setuju, sangat setuju. Siapa lagi yang orang lain yang gunakan skala Likert 7 ni, aspek setuju ni yang gunakan macam ni. Okey, kemudian panel akan tanya, kenapa pakai skala Likert 7? Okey, semua jawapan itu ada dalam buku Research Methodology.
You nak refer setiap buku research metodologi, dia akan beritahu kelebihan guna skala Likert 5, kelebihan pakai skala Likert 6, kelebihan pakai skala 7. Dalam buku siap bagi contoh. Kalau nak pakai skala Likert 5, ini contoh dia. Nak pakai skala Likert 6, ini contoh dia. Ini skala Likert 7. Jadi kita boleh gunakan skala Likert dan juga justifikasi skala Likert dengan cite buku research metodologi. Okey, ini lain-lain lah. Sorry, ada soalan tak habis tadi kan. Jadi kewangan ni bukan 8 soalan, ada 10. Duit masjid digunakan untuk membeli peralatan elektrik. Duit masjid dibelanjakan pada perkara yang bermanfaat kepada masyarakat, menyediakan bantuan kecemasan, bantuan kecil pendidikan dan perniagaan dan bantuan kepada OKU. Okey, seterusnya masih lagi dalam bahagian B adalah aspek dakwah dan pendidikan. Dan saya bersetuju pihak pengurusan dan JK Masjid sentiasa menguruskan aktiviti dakwah dan pendidikan dengan menyediakan aktiviti kerohanian, menyediakan pendidikan untuk kanak-kanak, kelas fardu ain, kelas tahfiz, tuition dan lain-lain, menyediakan aktiviti pendidikan untuk kesawanan belia, khusus komputer, khusus bekam, khusus gunting rambut dan lain-lain, menyediakan aktiviti pendidikan untuk keusahawanan wanita, menjahit, memasak dan lain-lain. Ini dakwah dan pendidikan, ada 4 soalan. Ni bahaya ni kan, sebab saya cuba cari literature tak banyak. Jadi jumpa 4 je kan. Ikutkan kena delete 1. Sebaik delete 1, selamat tinggal 3 kan. Kemudian aspek kemudahan ibadah, sejadah, telekong, kain, plekat, tasbih dan lain-lain. Kemudahan bahan bacaan, Al-Quran, buku agama dan lain-lain. Kemudahan umum, bilik wuduk, telekong, lampu, air, kipas, penyaman. Okey. Alright. Kemudian kemudahan tempat meletakkan kenderaan, kemudahan peralatan teknologi, kemudahan untuk golongan orang kurang upaya, kemudahan bantuan kepada ahli karya yang ditimpa musibah. Ini dari segi aspek kemudahan. Okey, kemudian pembangunan dan penyelenggaraan. So kita ada pengetahuan asas, mempunyai pengetahuan asas tentang pengurusan penyelenggaraan. So AJK dan AJK Masjid mempunyai pengurusan masjid menambah baik prasarana masjid, memeriksa harta benda masjid berfungsi dengan baik, menangani dan menelenggara kerosakan masjid, merekodkan harta tetap, memastikan dan menjaga segala harta masjid tidak diceroboh atau disalahguna. Ini jadi bahagian B ada berapa banyak kita kira balik. Kita ada pentadbiran, kewangan 2, 3 dakwah dan pendidikan, 4 kemudahan, 5 pembangunan dan penyelenggaraan. Jadi untuk aspek amalan pengurusan masjid ada 5 faktor. Okey, bahagian C, penjanaan dana ekonomi. Sama juga, saya bersetuju perkembangan dana masjid dan dengan melibatkan aktiviti perniagaan berikut: pertanian, peternakan, pemakanan, perniagaan kecil-kecilan, perkhidmatan, pendidikan, pelancongan, kesihatan, sewaan. Okay, kalau you tengok kat sini, saya cuma nak bantu sebenarnya kan. Bila sebut pertanian, saya bagilah contoh. Kenapa? Sebab saya punya responden ada warga emas, takut dia orang tak faham nanti. Saya letaklah contoh kelapa sawit, getah, padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya tahu soal sidik saya ni kadang-kadang ada orang kata, okey, tak nampak profesional, tak nampak standard. Okey, saya ada reason saya sendiri. Kenapa? Saya punya soal sidik asal lain. Tapi disebabkan pengalaman saya bila saya turun sendiri, pilot study saya turun sendiri, face to face, saya dapat jumpa orang tak faham soalan saya panjang sangat. Jadi sebab tu saya buat atas ni, saya bersetuju perkembangan dana masjid dengan melibatkan aktiviti perniagaan berikut. Saya nak bantu warga emas supaya senang dia nak tanda saya punya kuesioner ni. Jadi saya letaklah peternakan ayam, kambing dan lembu. Boleh letak panjang-panjang kan, tapi kita bagi contoh je lah. Pemakanan, gerai makanan dan catering. Perniagaan kecil-kecilan seperti kedai runcit, kedai buku, kedai pakaian, kedai alat tulis, kedai photostat. Ni kecil-kecilan yang biasa yang masjid buat lah. Okay? Dan ada juga saya letak lain-lain. Perkhidmatan, ada cuci kereta, dobi, cyber cafe dan lain-lain. Pendidikan, pakej ilmu pengajar Al-Quran, fardu ain, pusat tuition, pelancongan, pakej upah haji dan umrah, jurupandu masjid, penterjemah dan lain-lain, kesihatan, klinik, bekam, akupuntur, urutan, sewaan ruang. Kita boleh sewakan dewan bangunan seberguna, boleh sewakan gelanggang sukan, sewaan kemah, kerusi meja, peralatan dapur, tapak bazar Jumaat dan Ramadan dan lain-lain. Okey, penjanaan dana ekonomi masjid tu bukan nak melihatkan keuntungan kan, untuk supaya masjid ada keuangan untuk
memastikan aktiviti masjid itu dapat diimarahkan. Jadi perbelanjaan masjid itu dapat diuruskan dengan lebih baik, dengan beri kemudahan yang lebih baik untuk manfaat kepada karya juga. Kan? Jadi saya punya kajian tu nak mengurangkan kebergantungan masjid kepada kerajaan. Komuniti itu sendiri boleh jaga masjid dia sendiri. Okay. Alright, kemudian aktiviti pelaburan. Ada saya letak kat sini lah, aktiviti bersetuju pengembangan masjid dengan melibatkan aktiviti pelaburan. Pelaburan rumah untuk sewaan, pelaburan untuk koperasi masjid, pelaburan rumah kedai untuk sewaan, pelaburan dalam saham dan unit amanah, pelaburan tanah untuk disewakan dan dividen dari akaun pelaburan. Itu contohlah. Okey, kita masuk dekat bahagian D iaitu orientasi keusahawanan. Saya bersetuju pihak pengurusan JK Masjid mengambil risiko dengan melaksanakan aktiviti keusahanan masjid dengan menggalakkan pelibatan karya dalam aktiviti keusahanan, tidak gentar menghadapi persaingan dan tekanan persekitaran keusahawanan, berkeyakinan untuk melaksanakan setiap perancangan aktiviti keusahanan, cenderung melaksanakan mana-mana aktiviti keusahanan yang berpotensi, bersedia menghadapi sebarang kemungkinan bagi mengekalkan prestasi keusahawanan masjid. Ini dari segi aspek orientasi keusahawanan dan juga proaktif. Saya bersetuju pihak pengurusan dari JK proaktif dalam melaksanakan keusahawanan masjid dengan mengkaji keadaan pasaran, sering terkehadapan dalam menawarkan produk, mencari peluang-peluang baru, tidak mensia-siakan peluang, menganggap persaingan adalah sihat, sering menambah pelaburan dalam aset-aset bernilai, memilih aktiviti keusahanan yang berpotensi untuk dimajukan. Ini bahagian-bahagian D lah. Okey, kemudian dia ada inovasi lah. Jadi ada ketiga lah untuk keusahawanan ni. Dia ada mengambil risiko, proaktif dengan inovasi. Jadi saya bersetuju pihak pengurusan dari JK Masjid mengusahakan aktiviti keusahanan seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi kini, mengusahakan aktiviti keusahanan dengan menekankan inovasi secara berterusan, mengenal pasti peluang-peluang yang ada, menyumbang dalam aktiviti keusahanan baru, menggalakkan karya, mengemukakan idea-idea baru untuk penjandaan dana masjid. Okey, yang ke E, dari segi penambahbaikan berterusan, kita ada aktiviti Kaizen, menyisih, menyusun, melaksana, menyeragamkan dan melaksanakan. Ini 5S lah senang cerita, aktiviti Kaizen ni. Okey, kerja berpasukan, bersedia untuk bekerja dalam satu pasukan, telus bekerja dalam pasukan, bekerjasama dalam keadaan aktiviti keusahawanan, bekerjasama dalam proses buat keputusan, bekerjasama dalam menambah baik pengurusan masjid, memberi peluang kepada ahli karya dalam mengutarakan idea dan pandangan. Okey. Kemudian ada satu lagi perkara iaitu komitmen dan motivasi, menunjukkan sikap yang positif, beri komitmen berterusan, sokongan berterusan, menambah baik berterusan, memudayakan aktiviti penambahbaikan, mengekalkan motivasi. Okay. Bahagian terakhir ataupun dia panggil bahagian dependent variable, kita ada prestasi kewangan, prestasi karya, prestasi operasi. So ini balance scorecard ni. Kewangan, ini aspek. Kalau kata prestasi karya ni customer. Kalau prestasi operasi ni internal business. Okey. Yang last sekali tu adalah dari segi aspek inovasi. Jadi yang ni memang saya melihat semualah aspek kewangan komprehensif sikitlah kan. Saya ambil dari segi prestasi kewangan, contohnya peningkatan kutipan wang masjid, derma. Ada peningkatan kutipan wang masjid, derma Jumaat dan derma lain-lain. Peningkatan kewangan masjid hasil daripada sewaan. Peningkatan kewangan masjid hasil daripada aktiviti keusahawanan. Peningkatan kewangan masjid hasil daripada perkhidmatan ditawarkan. Peningkatan kewangan masjid hasil daripada pelaburan. Tapi pelaburan ni kena delete lah. Nampak ni B dia kena delete. Okey. Kemudian dari segi customer iaitu karya, atau meningkatkan kehadiran karya, meningkatkan motivasi karya, meningkatkan penyertaan karya dalam aktiviti masjid, peningkatan penyertaan karya dalam pembangunan masjid, peningkatan kepuasan karya terhadap pengurusan masjid, meningkatkan idea. Maksudnya karya banyak bagi idea, last sekali pengurangan bilangan aduan dari karya. Okey. Kemudian prestasi operasi, peningkatan kualiti pengurusan, peningkatan aktiviti penambahbaikan dan berterusan, peningkatan kecekapan AJK, pengurangan aktiviti pemaziran, pengurangan kesilapan AJK, pengurangan penyimpanan inventory yang tidak digunakan. Last sekali inovasi, peningkatan produk dan perkhidmatan baru, peningkatan aktiviti keusahanan masjid, peningkatan pengetahuan AJK, peningkatan penggunaan aplikasi teknologi baru. Jadi siaplah soal sidik tu. Jadi soal sidik saya banyak. Jadi just terus saya nak pendekkan soalan tu, saya ada buat macam ni lah. Saya bersetuju pengukuran prestasi inovasi dan pembelajaran masjid melibatkan peningkatan berikut. Jadi ni diorang tinggal nak bulatkan lah. Kajian ni memang kajian ni agak komprehensif sikit lah. Untuk pengurusan masjid, untuk melihat aspek ni lah. Yang pertama pengurusan keusahawanan, Kaizen ataupun penambahbaikan, penjadaan dana ekonomi dan prestasi masjid.
Sebab tu ada 6. Ada 5 konstruk utama lah. Amalan, kemudian Kaizen, kemudian keusahawanan, penjanaan dana ekonomi dan juga prestasi. Campur yang bahagian nombor 1 tadi, maklumat diri. Jadi ada 6 bahagian. Minta maaf saya laju je bahagian belakang tu. Bukan apa, you dah faham dah konsep kenapa. Tapi just nak tunjuk bahawa yang paling penting panel penilai nak tengok adalah yang saya highlight warna kuning-kuning ni lah. Supaya kita nak tengok bahawa kita buat soalan tak ada soalan redundant, tak ada soalan yang macam ada banyak sangat point ataupun ada 2 perkara dalam satu item. Jadi kita nak double check yang tu. Itulah peranan kenapa you kena invite orang metodologi dalam nak menyemak you punya soal sidik. So orang metodologi akan particular dari segi orang konten akan tengok ni dipaham, yang ni sesuai, ni tak sesuai. Jadi orang konten mungkin tengok kesesuaian atau tidak. Orang metodologi akan tengok dari segi technically. Orang bahasa akan tengok dari segi bahasa. Orang industri akan tengok kesesuaian daripada industri. Orang kerajaan akan tengok dari segi aspek polisi. Kan? Okey, Ina soalan. Bagaimana kita nak menentukan sama ada 5, 7, 10 Likert skate? Okey, tengok kesesuaian. Dalam bidang manufacturing contohnya, biasanya kita amalan kita pakai peratus. Okey, performance 90%, performance kita 70%, performance nak tengok. Jadi kita dah biasa melihat prestasi dari segi peratus. Yang itu sesuai pakai skala Likert 10. And orang accounting selalu pakai skala Likert 10. Orang ekonomi pun ada yang pakai 10. Sebab dalam industri banyak yang pakai peratus. Okey, performa macam mana? Okeylah 70%. Kerajaan pun ada markah prestasi tahunan 90%, 80%, 85%. Jadi dia lebih sesuai menggunakan skala Likert 10. Nak gunakan skala Likert 7 dan 5 ni ada method purpose. Soal sidik saya ni, saya memang ada pengalaman saya sendiri dan student saya, bila kita orang pakai skala Likert 5 untuk buat structure equation model, ramai expert minta tukar daripada 5 jadi 7. Jadi justifikasi saya kenapa saya pakai 7 direkomendasikan untuk analisis structure equation model, skala Likert 7 adalah bersesuaian. Of course, dalam buku metodologi ada explanation. Kelebihan guna skala Likert 5, you boleh cite. Kelebihan guna skala Likert 7, boleh cite. Kelebihan guna skala Likert 10, boleh buat. Jadi, skala Likert 5 bagi saya mematuhi. Sesuai. Tapi bila saya buat 5, banyak cadangan supaya buat 7 untuk structure equation model. Jadi, jangan ikut jawapan saya saja. Tapi nak beritahu bahawa nak pilih 5, 7 dan 10 ada maklumat dalam buku research metodologi maupun artikel jurnal yang kita refer. Tapi 10 basically memang banyak. Contoh macam hospital pun pakai 10. Dia kata, okay, kalau sakit daripada 1 hingga 10. 1 tak sakit, 10 sangat sakit. Jadi orang pakai skala 10 untuk senang orang nak measure. Jadi ingat, buat soal sidik untuk memudahkan untuk diukur, untuk di-measure. Jadi skala Likert yang bersesuaian dalam bidang dan topik sangat memainkan peranan. Ada lagi soalan? Tak apa, kita ambil masa. Saya tak ada nak laju-laju sangat untuk yang soal sidik ni sebelum saya pergi untuk yang lain-lain untuk interview. Saya nak habiskan dulu yang soal sidik ni. And lepas habis soal sidik ni, saya dah tutup dah slide soal sidik ni sebab saya nak buka satu slide lagi yang minggu lepas yang ada kesinambungan di bahagian belakang tu. Okey, ada soalan lagi untuk kuesioner? Ramai kat sini yang pakai kuesioner ni. Nak tanya soalan, silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Kalau doktor nak tanya, kan bila kita adapt soal selidik daripada orang lain, kita kena dapat juga kesepakatan pakar kan? Betul. Okey, kemudian kita kena buat juga analisis maksudnya Alpha Cronbach ke CFA ataupun EFA semua kan? Betul. Okey, jadi sebenarnya kita nak buat analisis itu sebelum atau selepas kesepakatan pakar. Okey, you nak tanya tentang proses lah. Yang pentingnya research design. Okay, pertama, kita membangunkan soal selidik. Itu nombor 1 lah. Untuk membangunkan soal sidik itu ada orang yang adopt, ada orang yang adapt, ada orang yang new. Maksudnya dia dapat menghasilkan final draft soal sidik. Siap saja siap je final draft soal sidik, terus jumpa kesahan pakar. Jumpalah tadi orang akademik.
Orang akademik, orang content, orang method, orang bahasa. Bahasa Okey. tadi. Kemudian kita jumpa pula dengan orang industri, orang kerajaan dan juga konsultan jika perlu. Ya. Okey, lepas tu dapatlah tambah baik, betul tak? Ya, betul. Lah dapat komen dah tambah baik. Okey, kena buat seorang lagi. Bila soal sidik tu dah tambah baik, kena sahkan lagi soal sidik tu ramai-ramai tadi, orang akademik, orang industri tadi, secara minimum jumpa balik salah seorang daripada orang tu untuk sahkan. Okey. Okey, katalah you ambil orang method tadi kan, nampak dia macam dia banyak bantu kan. Jadi you jumpa balik orang method tu untuk sahkan lagi. Okey, jadi sekarang ni soal sidik dah lengkap yang telah disahkan pakar. Okay, yang kedua, kalau orang nak buat instrumen baru tu, dia kena buat factor analysis. Contoh. Ya. Jadi buat factor analysis. Ni yang terhasil ni yang kena banyak delete ni factor analysis ni semua ni. Jadi factor analysis kita dah banyak delete contohnya. Jadi bila dah selesai factor analysis, contohlah soalan ada 50, tinggal 40. Okey, 40 tu sambung pula untuk buat CFA. Confirmatory Factor Analysis. Okey, tapi sebelum tu sebab confirmatory pakai data sebenar. Okey, dalam pilot, okey ni cerita dia pilot ni, kita masih lagi belum pakai data sebenar. Jadi lepas dia buat factor analysis, kita akan buat ujian reliability lah. Okey. Chromebus Alpha tu. Jadi persoalan dia sekarang, dia banyak, dia kompleks sikit kat sini. Jadi berapa jumlah sampel diperlukan untuk buat EFA dan juga Chromebus Alpha? Jadi berapa banyak pilot yang, berapa jumlah data untuk buat kajian rintis? Itu kat situlah yang mulalah, kat sinilah banyak orang bincang, saya sampel tak banyak, data tak banyak. Tapi banyak buku research method, dia buka 100 dulu. Banyak yang kata, okey, sesuai tak sesuai untuk buat factor analysis adalah dengan sampel 100. Maksudnya pilot study kita kena buat 100. Kalau UMAS sekarang meletakkan saja pilot study tu dah bermula bila jumpa expert lagi. Pilot study bukan dekat ujian reliability. Pilot study tu dah bermula bila you dah siap je questionnaire, you jumpa je expert, you start jumpa expert, itu pilot study. Buat EFA itu pilot study. Chromebus Alpha tu pilot study. Jadi definisi dia, Doktor, sebenarnya susunan dia kan, kita buat Alpha Chromebus dulu ke ataupun Chromebus Alpha last sekali. Chromebus Alpha last sekali. Kita buat dulu Kita buat ujian kesahan dahulu. kesahan dulu. Sebab Chromebus Alpha ujian kebolehpercayaan. Ujian kebolehpercayaan selepas ujian kesahan. Jadi tu step dia. Siap soal sidik, jumpa pakar, buat factor analysis, baru buat kajian kajian kebolehpercayaan Chromebus Alpha. Okey, katakanlah bila macam ni, katakanlah bila kita dah buat analisis semua dan ada item yang kita dah kena buang ataupun kita ubah suai. Jadi adakah kita perlu kesahan pakar semula ataupun kita boleh proceed sahaja? Yang tu saya cerita tadi. Itu saya cerita. Mula-mula kan siap draft. Kemudian jumpa expert dah komen, kena betulkan balik. Bila dah betulkan balik, jumpa salah seorang daripada mereka tu untuk sahkan semula. Okey, betul. Dah settle dah jumpa expert. Okay. Kemudian buat factor analysis. Buat factor analysis, kita delete daripada 50, delete 10 tinggal 40. Okey, dah selesai untuk factor analysis tu, kita buat Chromebus Alpha. Katalah Chromebus Alpha tak ada apa-apa isu, okey. Jadi okey lah. Jadi tak perlu nilai dah. Tak payah jumpa expert. Expert dah tamat dah. Okey. Dia sekali je. Bila kita dah jumpa expert, kita betulkan balik jumpa expert, kita dah sahkan dengan seorang, tamat dah. Tak payah jumpa expert dah lepas tu. Selepas tu tak adalah perlu kita nak jumpa expert. Tapi saya galakkan masih buat kajian rintis dengan pilot, buat bersemuka. Kenapa? Bila kita jumpa dengan bersemuka, kita boleh betulkan lagi soal sidik kita. Yelah, hari itu kita jumpa expert bukan responden. Jadi bila kita nak buat pilot, kita jumpa dengan responden. Responden dengan expert, dua watak yang berbeza. Jadi dekat responden, macam saya, soal sidik saya dah okey dah. Bila saya buat pilot study, jumpa dengan warga emas, dia tak faham apa tu komitmen. Dia tak faham. Jadi saya tukar perkataan komitmen tu dengan perkataan rajin. Jadi sampai dekat nak buat kajian rintis, jumpa dekat responden pun kita boleh tukar lagi soal sidik. Tapi tak perlu lagi jumpa dengan expert. Okey, faham. Itu yang tidak bila nak habis. Bila nak habis proses tu kan. Ya, itu yang saya risau. Sebab bila kita dah buat rintis kan, kadang-kadang bila rintis kita punya responden tu pun ada macam-macam doktor cakap lah, ada yang dia tak faham. Jadi kita nak kena ubah, ingatkan nak kena jumpa pakar balik bila nak habis. Betul lah. Kita jumpa pakar tu orang yang makam tinggi kan.
Ya. Jadi kadang-kadang dia tak duduk dia sebagai responden, dia duduk bagi dia tahu tentang ilmu tu. Tapi ternyata bila kita nak test dekat responden, ada lagi orang kata cabaran dia kan. Jadi Sebab kalau kadang-kadang tadi responden macam contoh saya buat di sekolah menengah kan, level bahasa murid sekolah dengan level bahasa pakar ni kadang-kadang berbeza. Jadi sebab tu walaupun kadang-kadang maksud sama, murid salah tak kita faham. juga. Kita cari pakar pun tinggi sangat. Patutnya kena cari pakar tu orang yang pernah mengajar di sekolah ke. Pernah. Faham. Jadi kita pun kadang-kadang, saya pun ada buat silap juga, fikir-fikir balik, betul lah kan. Kadang-kadang kita ni macam saya kan, saya sahkan pakar, maksudnya saya test dekat pengurusi masjid. Tapi saya tak sahkan pakar kepada kata karya, senior karya orang panggil. Senior karya tu saya tak buat, masih nak kesan pakar tu saya tak jumpa. Maksudnya saya boleh je bagi alasan saya nak jumpa Suara Sidik ni, saya nak sahkan dengan warga emas. Warga emas kan, warga emas. Tapi dia pernah involve, dia pernah jadi AJK masjid suatu masa dulu. Tapi sekarang dia warga emas. Jadi yang tu kesilapan saya nampak masih aspek validity saya tak tengok pun pihak itu. Jadi bila masa saya buat kajian pilot, bila jumpa warga emas, itu masalah saya jumpalah. Okay, terima kasih Doktor. Okey, sama. Kesahan dan validity lain. Rosita, kesahan untuk validity. Kalau English, validity adalah kesahan. Okey, reliability, kebolehpercayaan. Jadi proses ni kita start dulu dengan kesahan, lepas tu kebolehpercayaan. Jadi kesahan dalam kes ni, mula yang pertama bila kita jumpa expert tadi tu. Itu kesahan yang pertama. Kesahan yang kedua, kita buat factor analysis jika perlu. Itu kesahan yang kedua. Kesahan, betul, yang terakhir ujian kebolehpercayaan tu yang kita buat Cronbach Alpha. Berapa orang untuk pilot study? Bergantung kepada jenis dan jenis analisis. Bagi mereka yang membangunkan instrumen Adobe, ambil orang punya. Soal Sidik, jadi dia tidak perlu buat rigorous punya proses validity. 25 orang boleh, 30 orang boleh. Tetapi bagi kajian yang adapt, ubah suai soal sidik ataupun buat soal sidik baru, dia kena buat factor analysis. Cadangan daripada expert untuk buat factor analysis adalah 100. Jadi untuk menjawab soalan Zita, berapa pilot study untuk orang adapt dan juga baru adalah 100 orang untuk buat pilot study. Tapi bagi soal sidik adopt, ambil saja soal sidik yang sedia ada, boleh 25 atau 30. Itu yang minimum lah, lebih banyak tak apa. Tapi banyak sekolah lah, bukanlah jawapan saya ini, apa yang saya sebut tu, itu saja jawapan yang ada. So dalam kuantitatif dia banyak option. Ada yang kata 25, ada yang kata 20 boleh, ada yang kata 30, ada yang kata 35. So you boleh cite semua tu. Tapi kebiasaannya untuk yang adopt 25, 30 itulah paling banyak orang buat. Tetapi untuk orang yang ubah suai dan juga baru, dia bermula 100. Maksudnya yang paling stable 100. Tapi ada juga sekolah kata 90 pun boleh, 80 pun boleh, 70 pun boleh, 60 pun boleh. Tetapi dalam bahasa statistik, semakin kecil jumlah sampel iaitu bawah 100, untuk mendapat accuracy item itu adalah tidak baik ataupun sederhana baik. Untuk mendapat accuracy yang tepat untuk buat factor analysis, sampel at least kena ada 100. Tapi lah kita pun tak nak kata siapa lagi bagus, siapa tak bagus kan. Masing-masing ada limitation. Sampel dia tak besar, so sampel dia tak banyak. Jadi apakan daya, dia kena pakai sampel yang kurang daripada 100. Ada lagi soalan? Make sure faham betul-betul tau. Kalau tak jelas, tanya lagi. Walaupun dah tanya tadi, tanya lagi supaya saya boleh menjelaskan lagi lah mana-mana yang kabur lagi ataupun confuse lagi. Dapatan pilot study kena bincang? Of course kena bincang. Untuk kualitatif saja je, bukanlah dia buat macam ni. Maksud je, pilot study perlu dianalisis bagi kajian kuantitatif. Pilot study untuk kajian kualitatif tak perlu analisis. Saya ulang balik. Pilot study untuk kuantitatif perlu dianalisis. Orang kualitatif tak perlu dianalisis.
Okey, lepas dapat analisis, dapat result. Adakah result itu perlu diperbincangkan? Orang kuantitatif kena perbincangkan. Sama juga dengan kualitatif. Walaupun dia tak buat analisis, hasil dia buat pilot, contoh interview tadi, apa yang kita boleh conclude daripada proses interview itu perlu diperbincangkan. Kan? Bincang kat mana? Bab metodologi. Dalam bab 3, bab metodologi, bukan dalam bab analisis. Jadi pilot study harus diperbincangkan di bahagian akhir, di bahagian metodologi. Okey, ada soalan sebelum saya buka slide minggu lepas untuk bincangkan instrumen kualitatif pula? Okey, saya buka, mungkin ada soalan-soalan nak tanya, 1-2 soalan lagi. Okey, kalau tak ada saya, tapi tak apalah, kalau lepas-lepas ni tiba-tiba teringat soalan boleh tanya lagi lah, tak ada masalah kan. Doktor, Cuma ya saya, silakan. Doktor, macam doktor cakap tadi, lepas kita buat factor analysis daripada 50 soalan tinggal 40. 40, okey. Macam keyword yang doktor dah highlightkan tu kan semestinya rujuk balik pada LR. Benda-benda tu, keyword tu yang ada di dalam LR. Betul. Kalau macam kita dah buang tu apa, adakah ada efek ke doktor? Efek kepada Ada kita literature punya review survey tu? literature review tak payah buang. Okay. Tak, yang maksud saya dekat survey tu. Survey tu memanglah kalau kata you dah buang, you kena buang lah. Dan untuk kajian sebenar, you kalau contohlah kan, ni masih buat factor analysis, dia ada 1, 2, ada 8 soalan. So saya dah delete ni soalan nombor 3, soalan nombor 5, soalan nombor 7 dan nombor 8. Saya delete. So delete ni maksudnya saya tinggal 4 soalan. Jadi untuk sampel yang sebenar, kajian yang sebenar, saya pakai 4 item je tinggal. Jadi untuk masih buat pilot study ada 8 soalan, tapi untuk kajian sebenar tinggal 4 soalan saja. Okay. Jadi literature review jangan buang. Okey, katalah perorganisasian ni dah delete kan. Jadi pengarahan you pergi delete dekat literature review, tak perlu delete bahagian tu sebab nak tunjukkan memang wujud literature. Tapi dalam analisis kita ni, okey, dalam kuantitatif kita tak kata masjid tak penting pengorganisasian, tak penting dari segi pengarahan, bukan tak penting je kerjasama dengan memperkenalkan, tetapi kan kajian kuantitatif kan accurate untuk kesepakatan. Kan karya ni orang perempuan, orang remaja, orang senior, yang paling fit adalah pemilihan, perancangan, pengawalan dan latihan. Sebab soal sidik ni ambil yang betul-betul fit. Fit ni bermaksud 60% fit. Bukan bermaksud yang lain tak penting. Jadi bukanlah orang kuantitatif bila kata didik dia jadi tak penting. Tidak. Sebab kita nak pilih yang terbaik daripada yang terbaik. Kita mungkin orang kualitatif beranggap boleh delete tak penting. Bukan. Bila kita buat EFA ni, bukan kita nak cerita siapa penting atau tak penting. Kita nak cerita yang paling qualified, paling fit. Kalau tak fit tu maksudnya bukan salah kita ya. Kita rasa kita mungkin orang yang dalam bidang ni mungkin kita rasa oh ni penting. Tapi kita tak tahu bahawa mungkin ada pandangan orang tak perlulah nak memperkenalkan AJK baru ni, tak perlu diperkenalkan dengan pihak pengurusan masjid kan, dah besar-besar pun nak perkenalkan. Jadi ada mentaliti orang macam tu. Jadi kita kadang-kadang macam ni. Selalu saya cakap kalau katalah semua orang berfikiran sama dengan macam kita ni, jadi politik kita tak payah banyak parti lah, ada satu parti je. Kan? Jadi dalam kes ni kita sebagai researcher kita ikut je apa yang dah ditemukan dalam analisis. Kalau kena delete lah kita. Jadi kita tunjukkan apa yang kekal saja. Kita selaku researcher kena melaporkan apa result yang kita dapat dan kita akan kekalkan item itu untuk proses yang berikutnya pula. Faham doktor, terima kasih. Betul lah, memanglah orang method akan query kenapa. Saya cakap terus terang, all these item ada literature review dia dan mungkin kajian saya cakap khusus kan, kajian saya itu ada implikasi dari segi sampel. Kerana kajian saya melibatkan belia dan juga warga
dewasa dan juga warga emas dan lelaki dan perempuan. Jadi ni, kalau kajian saya ni, kalau buat kajian dengan lelaki saja, mungkin result akan berbeza. Kan? Result mungkin akan ada berbeza. Kalau saya buat kajian di kalangan belia saja, result ni mungkin akan berbeza. Kajian ni saya buat dengan warga dewasa saja mungkin berbeza. Saya dapat dah output tu, memang betul. Kajian saya ni kalau saya pecahkan sampel ni lagi kecil, ikut pengkhususan wanita, remaja, dewasa dan warga emas, dapatan saya berbeza. Saya boleh je buat paper saya ni untuk warga emas. Saya boleh je buat paper saya ni untuk warga wanita. Pecah-pecahkan ni buat study macam-macam. Boleh. Buat artikel jurnal boleh. Cuma sampel ni melibatkan semua. Jadi kat situlah mungkin dari segi logic matters, mungkin kita kata kenapa kena delete tapi bukan kita yang delete. Analisis yang suggest to delete. Okay, ada lagi soalan? Minta maaf lah kadang-kadang saya tekan sikit suara tu bukan nak marah, tak marah pun. Just nak beritahu ada part yang kadang-kadang saya kena tegas sikit lah. Bila tegas sikit tu kena tekan suara sikit lah. Nak tunjuk bahawa kadang bagian benda-benda ni kena betul-betul jelas. Tak nak nanti kita buat silap. Jadi contoh orang buat silap apa tau. Dia dah delete PT3, PT5, PT7, PT8. Tiba-tiba kajian sebenar ada lagi soalan PT3 tu. Jadi salah lah. Mana boleh item dah delete, kita bawa balik kajian yang sebenar. Jadi dia tak faham maksud dalam factor analysis tu delete, maksudnya soalan tu harus di-delete semua. Jadi sama juga orang buat ujian reliability kan. Ujian reliability kan bahagian terakhir. Ujian reliability tak payah masuk lagi dah PT3, PT5, 7 dengan 8 sebab item ni dah delete. Kan? Kadang-kadang orang ambil bila tengok Chromebus Alpha, you run apa? Run semua. Item yang kena delete item pun run juga. Salah tu. Jadi kadang-kadang yelah kena faham konsep dulu baru boleh tahu macam mana nak buat kan. Dan kita pun kadang-kadang kena belajar daripada kesilapan. Daripada kesilapan tu lah baru kita tahu okey baru jelas, baru faham kenapa yang dah delete tak boleh masuk dalam ujian reliability pula. Okey, ada soalan lain? Ada soalan? Okay, soalan tadi saya stop share dulu Saya nak buka slide yang last week Okay, ini last week Last week aspek instrumentasi penyelidikan kualitatif. Macam last week kita tak sempat nak cover yang ni. Kita cover aspek yang kualitatif, research strategi kualitatif. Kalau masih ingat kita cover phenomenology, narrative inquiry, etnografi, apa lagi? Action research, case study, grounded theory. Kemudian kita cerita tentang instrumen juga, cerita tentang soal sidik, soalan interview, senarai semak, dokumentasi. Tapi kat sini saya nak pergi pada instrumentasi. Alright. Yang pertama adalah dari segi general dulu. Kriteria untuk menghasilkan penyelidikan kualitatif. Yang pertama adalah credibility. Adakah data dan penemuan benar-benar mencerminkan pengalaman peserta? Masuk dekat sini, kalau kita jalankan interview, orang yang kita interview tu, sama ada kita gunakan tadi purposive, gunakan convenience, gunakan snowball, gunakan kota ataupun gunakan volunteer, pastikan kita punya, kita panggil ni partisipan pastikan partisipan kita adalah orang yang paling layak, iaitu orang yang berpengalaman dalam menjawab soalan kita. Itu yang pertama adalah credibility. Itu nombor satu. Nombor dua, perkara yang kita perlu pertimbangkan adalah transferability. Mungkinkah penemuan dipindahkan ke konteks yang serupa? Maksudnya dia boleh menemukan dapatan seperti mana yang kita inginkan. Kan? Sebab bila kita dah study dalam literature review, kita dah mula faham sedikit-sedikit daripada teori, daripada kajian lepas, kan? Jadi kita dah mula dapat. Jadi dengan ada transferability masuk dekat sini besar kan? Maksudnya okey, dengan kita menjalankan interview, dapatkah nanti soalan interview tu menjawab setiap research question dan objektif?
dalam bentuk yang kita tanya tu, jawapan diberi pergi tu boleh kita transcribekan. Maksudnya boleh kita ukur dan analisis. Okey. Yang ketiga, tanggungjawab, dependability. Adakah kita memperolehi hasil yang serupa jika prosedurnya diikuti? Itu sangat penting lah. Sebab tu kat sini kita bangunkan protokol dalam kualitatif. Contohnya kita bangunkan protokol untuk proses interview. Last sekali adalah pengesahan confirmability. Mungkinkah penemuan itu disahkan dengan kaedah lain, peserta lain atau penyidik. Jadi masuk kat sini ada setengah kajian dengan bila kita menjalankan analisis kualitatif, contohnya evaluation, boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen kualitatif untuk menjalankan pengesahan. Orang itulah yang terbaik, yang sesuai, paling sesuai untuk disahkan. Jadi ada pengesahan. Jadi itu konteks umum dulu general. Okey, instrumen penyelidikan kualitatif. Kandungan soalan selari. Ini salah typo, selarai pula. Selari selari dengan persoalan kajian maupun objektif kajian. Jadi awal-awal lagi kita dah tengok dah. Soalan ni merujuk untuk objektif yang mana? Soalan ini merujuk research question yang mana? Jadi kat situ kita boleh matchkan, tengok kesesuaian dia ataupun tidak. Bilangan soalan. Kalau tanya saya dalam kualitatif, bilangan soalan juga dilihat. Okey, kadang-kadang bilangan soalan yang banyak. Okey, kadang-kadang bila kita kalau kita buat macam apa? Ibarat macam pilot lah ataupun pre-pilot, kita boleh rangka okey, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 ni kita tanya berasingan, tapi orang yang menjawab pusing-pusing balik benda yang sama. Itu pentingnya kenapa pilot study kena buat. Okey, tapi sebelum pilot study dah buat tu, kadang-kadang kita cakap dengan cermin ataupun kita ajak kawan kita try dulu pre-pilot supaya kita boleh nampak orang lain faham tak apa maksud soalan yang bagi, supaya setiap soalan kita tu kita dapat kupas dengan baik. Jenis soalan temu bual sama structured ke, semi structured ke, unstructured tu sangat penting. Keupayaan untuk mendapatkan respon yang kaya, yang mencukupi untuk menjawab persoalan kajian. Saya ulang balik, keupayaan untuk mendapatkan respon, maksudnya respon daripada pihak partisipan. Sebab tu penting sebelum nak jalankan interview, kita dah konteks dia, dan dia willing, dia bersedia nak bagi komitmen dalam proses interview. So kita pun dah nyatakan secara jelas apa yang ingin dikaji, apa yang ingin kita fokuskan. Okey, masing-masing tahu dari segi rule dan etika dalam proses interview. Okey, kemudian set appointment, kita hadir dan bersedia pada waktu dan masa yang telah ditetapkan. Okey, jadi kita pun dah confirm sebelum itu, sebelum set tu lagi dah make sure that all the item, all the question can be answer your research question dan research objective. Okey, contoh instrumentasi penyelidikan kualitatif. Tadi contoh yang kita bagi tadi soal sidik kan. Cuma untuk kualitatif ni saya bagi kepelbagaian sikit. Okey. Cuba tengok dekat sini. Kat sini kita lihat sebab kalau kita tengok orang kuantitatif, teknik dia tak jauh beza. Soal sidik is soal sidik. Sebab dia bersifat secara objectively dan accuracy. Tetapi untuk orang kualitatif ni dia ada kebebasan. Sebab tu namanya orang kualitatif ni subjective flexibility. Jadi kadang-kadang apa yang saya kongsikan ni, kadang-kadang you tak ikut bulat-bulat tapi you can flexible. Berubah, combine, delete. Jadi benda-benda tu kesesuaian ikut subjective matter ataupun flexibility dalam qualitative research. Okey, yang pertama adalah kita nak sentuh tentang area of investigation. Maksud apalah bahagian yang kita nak siasat. Okey, di dua bahagian itu ada aim of cognitive interview, kemudian kita ada example prop dekat situ. Okey, kita bagi yang pertama. Yang aspek untuk kita investigate kat sini ada 4 bahagian, iaitu comprehensions, retrieval, judgment and response. Okey, ada 4 bahagian untuk kita investigate. Bahagian pertama, comprehension. Okey, kat sini kita nak aim of cognitive interview. To explore comprehension of key term with the questions. Contoh kat sini, example props. Prop ni siasat lah. What do you understand by the terms act when answer this question? Kita nak tanya tentang understand by term tu.
Bila kita nak ni. Yang kedua, what does the term X means to you? Ni soalan peringkat awal ni, kita nak explore dulu. Comprehension of key terms. Okay. Second question, kita nak explore lagi comprehension of the question as a whole. For example, to see whether comprehension is influenced by the question. In your own words, in your own words, what do you think this question is tried to us? This type to prop is known as the paraphrasing. Jadi kita boleh tanya pula, in your own words, what do you think this question is tried to us? Okay. Alright, itu bahagian comprehension. Okay, kita pergi yang kedua, retrieval. Okay, to establish whether respondent atau participant can recall the required information. How easy or difficult is to remember X? Okay, kemudian tanya pula soalan berkaitan dengan kognitif dia. Establish whether respondent restrict their recall the reference period specified in the question. For example, in the last 7 days, how many units of alcohol have you drunk? Okay, what time period will you think about when answer? From when until when? When do you last do? Jadi ini soalan for example lah untuk bahagian retrieve. Kemudian masuk bahagian yang ketiga, judgment. To explore respondent strategy when answering. For example, do respondent use the accurate calculation strategy or just take a guess? Okay, how do you work out your answer to this question? How accurate will you say your answer is? And next, to explore whether the question is considered sensitive or embarrassing and the impact this may have on the data collected. For example, do respondents edit the answer, refuse to provide an answer? How do you feel about being asked this question? How comfortable will you feel answering this question in telephone survey about X, Y? Okay. Next, respond to explore whether respondents are able to mapping their in mind answer to the answer category and variable. How easy, difficult was to select the answer from the option provide? Why? Why do you think that particular box? Okay, nampak soalan ni dah banyak menggunakan why kan. Dapat respon kita boleh gunakan why. Okay, the last part is actually to check whether any answer category are missing from the list provided. Are there any category missing from your option provided or do they cover everything? What is a missing? Ni contoh lah. Ni secara theoretical Ni secara theoretical kita boleh pertimbangkan aras soalan kita bermula dengan comprehension, retrieval, judgment and response. So dia adalah aim to cognitive dan juga example prop kat sini. Ini basic theoretically ya. Kalau kita nak dapatkan satu complete set soalan itu. Okay. Okay, kita tengok contoh lain tak. Okay. Alright, ni contoh interview item. Jadi macam kan saya ada sebutkan tadi, penting kalau kita buat soalan tu pastikan dia boleh menjawab kita punya research question nombor berapa. Jadi kita kena set. Okay, kadang-kadang nak suruh semak expert semak pun kena buat macam ni. Baru kita nampak ni soalan untuk research question berapa. Jadi you nak bagi soalan tu kat depan, bagilah you punya research objective, research question, baru kita boleh check. Okay, what prior experience do you have relate to NGSS before the project begin? Jadi tahu soalan ni merujuk research question nombor 1. Jadi kita pun tengok. Okay, ni research question 1 nak tanya yang ni. Okay, what do you think are the most important or critical aspect of NGSS and why? Okay, tu research question 1. What topic do you choose for the lesson you created and aligned to the NGS and why? Okay, what were the major ideas to aspect NGS that you incorporated into your lessons? So still research question nombor 1. Okay, naik lagi. How has you understanding NGS and content be influenced by working on the curricular alignment? What prior knowledge do you draw on the writing your curriculum? What assessment do you use to evaluate student understanding? What were your greatest challenge with writing new curricula? So yang ni daripada soalan nombor 1, soalan nombor 8 tu untuk research question nombor 1 saja. Okay, jadi kat sini nak tunjukkan kadang-kadang soalan tak semestinya kena ada banyak soalan, tak semestinya kena sikit soalan. Jadi kadang-kadang ikutlah dari segi kita nak menjawab kita punya persoalan dan objektif tu, beberapa soalan diperlukan. Okay, contoh kat sini kan, do you think yourself a novice, accomplished novice or expert? Yang tu untuk research question nombor 2 je.
Untuk research question nombor 2 ada satu je. Okey. Kemudian pergi research question nombor 3 ada beberapa soalan dah. What's the major PD? Okey. Helpful. What the most beneficial part of the summer academy? What the least beneficial part? What's the anything that the PD could have includes that would have be helpful but did not? Okey, itu ada research question nombor 3. Tambah lagi ada lagi 2 soalan. What sort of preparation you have undertaken if you do not have opportunity to participate in the project? Based on your experience, how confident do you feel in writing and just align to curricula and help other teacher to do so? So kat sini ada berapa? Ada berapa sata? 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ada 6 soalan untuk research question, 3 ada 1 soalan untuk research question 2, untuk objektif atau research question nombor 1 ada 8 question. Ini nak tunjukkan macam mana kalau kita nak buat soalan, make sure soalan itu boleh diwakilikan untuk research question yang mana. Bila saya nak semak, supervisor nak semak, kita pun nak cukup. Mampu tak soalan ini nanti dapat menjawab you punya research question. Ini kena get ready jugalah. Okay, tadi tu kita nak tengok by cognitive dan juga by apa? By yang pertama ni by cognitive dan investigation. Yang kedua ni kita nak tengok sama ada kita punya soalan itu dapat menjawab which objektif, spesifik objektif yang mana. Boleh, ada soalan Rosita tanya, boleh tak saya tanya soalan kecil bagi setiap research question tu? Boleh. Okay, boleh tanya soalan. Tapi tengoklah dalam konteks. Ada setengah ada orang suka buat tanya soalan loose macam ni, satu-satu. So boleh tanyalah 12 soalan. Tapi kalau setiap 15 soalan you ada loose question, ada soalan yang sub question, isu dia sekarang berapa lama proses interview tu? Kan? Kita ni kadang-kadang interview ni, kalau tanya saya lah, banyak orang bincang. Berapa lama interview yang baik? Interview yang baik biasanya 1 hour saja. Banyak orang bincang berapa tempoh masa untuk interview dijalankan adalah tempoh masa yang baik untuk jalankan interview. Lagi-lagi lah kita melibatkan beberapa orang interview 1 hour. Lain lah kalau you interview tu seorang je. Mungkinlah perlukan lama, mungkin berhari-hari. Tapi kalau nak interview just you ada contoh yang nak interview 20 orang, seorang sejam pun dah cukup baik dah sebenarnya. Jadi kita kena kontrol juga soalan kita supaya yang paling penting kita dapat cooperation. Jadi memanglah soalan yang banyak diperlukan tapi kadang-kadang tak dapat cooperation. Orang tu tak selesa dah bila soalan dah banyak. Kita pun tanya banyak soalan kan. Jadi kat situ pun kena kawal. Dalam kualitatif banyak bermain dengan dari segi komitmen dan emotion. Jadi make sure kita dapat cooperate yang baik daripada tempoh proses kita interview contohnya. Tapi kalau jawab soalan tu boleh ke tak? Boleh. Okey, kita pergi kesinambungan. Okey, kat sini nak bincang tentang berkaitan dengan type of interview question. Ini type of interview question. So kita ada introductory questions, kan? Opening question kan. So kita ada transition questions. Kita ada key questions. Kita ada closing question. Kalau untuk introduction question ni, untuk explain type of question. Question that are relatively neutral, eliciting general and non-intrusive information and that are not threatening. Contoh kat sini lah. Based on information that you provide in questionnaire, you went to high school at, do you grow up? Go to the question number 2. Where do you grow up? Okay, ini soalan introduction lah, peringkat awal. Kemudian transition. Question that the link the introductory question to the key question to us. And okay, contohlah in your questionnaire, you said that blah 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 blah. Okay, if say yes, does the means that you are the first in your family to the enroll in college. If say no, who as your family has gone to the college. Ini soalan transition lah. Okay, soalan nombor 3, question that are most related to research question and purpose of the study. Okay, nampak? Bila kat sini mula peringkat introduction ni kan, nak tengok relatively neutral, nak tengok neutral aspect. Yang kemudian kita nak tengok daripada key question, maksudnya main question transition. Kemudian kita akan pergi key question ni merujuk pada soalan yang akan menjawab setiap research question kita. What made you identify with that community? So yang kat sini soalan ni merujuk pada research question kita nombor 1. Okay, the last part is closing question. Question that are easy to answer and provide opportunity to closure. Before we conclude the interview, is there something about you experience in this college that you think influence how you engage in your class that we have not yet had the chance to discuss? Jadi apa benda lagi perkara yang dia nak kongsikan, dia nak sampaikanlah untuk tema kajian ini. Jadi itu soalan closing question lah.
Jadi closing question sesuai lah di penghujungnya. Kan? Jadi penting untuk key question, untuk menjawab research question. Pentingnya structuration key question tu nak menggambarkan secara umum dan spesifik dia kita punya main kajian dan soalan opening lah. Kan? Okey, ini kita akan pecah kepada beberapa bahagian. Okey, pecah pada focus of research, sub-focus of research dan question. Ini pun penting juga kadang-kadang bukan orang kuantitatif je boleh keluarkan soal sidik yang structured, tetapi interview pun kita boleh structuredkan protokol kita. Kan? Contoh kat sini, focus on research kita nak tengok belief about the nature of mathematics. So ni kita research focus kita nak tengok belief about the nature mathematics. Lepas tu nanti kita nak tengok belief about the teaching mathematics, kemudian belief about learning. So kita ada teaching, learning and nature. Okey, untuk focus nature ni, so kita nak tengok sub focus research ni adalah definisi matematik, relationship between mathematics and daily life, the development of mathematics science. So semua soalan definisi, daily life dan development ni merujuk kepada nature of mathematics. So soalan yang kita boleh buat, based on your belief, what is mathematics? What is the relationship between mathematics and daily life? Elaborate. Elaborate your belief on development of mathematics science. Okay, selesai dah. Fokus pertama kepada nature. Next, kita pergi pada teaching. So, kita nak cover sub-focus kita untuk teaching. Kita ada teaching approach, role teachers in the instruction, problem solving and motivational on learning mathematics. So kita tanyalah, elaborate your belief in effective approach to implement in teaching mathematics. What is the ideal role to teacher mathematics instruction? Elaborate your belief in effective type of exercise or question to given to the student. Who would design them and what is the source? Give your reasons. Motivation, what method do you apply to motivate the student in the learn mathematics? Elaborate. What do you when student think about mathematics is not relevant to their daily life? Okay, last sekali adalah buat learning. The role of the student. How will the student learn math? What will student master to learn maths? Okay, kat sini kita pecah kat sini lah. Nak tunjukkan dari start pada focus area, kita ada sub-focus area dan kita ada question. Kalau tengok sekarang ni align dia, setiap sub-focus research tu ada question dia. Setiap sub-focus of research tu ada question dia. So asalnya ada 3 je, about nature, kita nak tanya pasal math about nature, about teaching and about learning. So untuk about nature tadi ada 1, 2, 3. Untuk teaching ada 4 dan untuk life learning ada 1. Kat sini ada berapa soalan? Ada soalan 3 campur 4 campur ni ada 8 soalan je untuk tanya tentang belief about the nature, about the teaching and the learning of mathematics. Okay. Kemudian kita ada interview checklist. Ini contoh saya ambil a guide assessing needs. So interview preparation checklist. On what basis was this interview selected? Okay. Do I have the time and allocation of the interview? What do I know about interview? Title, experience, background. So kita nak interview orang tu sejauh mana kita kenal title dia, experience dia, background. Has the interview been sent information on topic and focus interview? Adakah kita dah bagi sedikit maklumat kepada bakal participants? Should the interview question be sent to interview before the interview? Sesuai tak kalau kita bagi soalan, kita bagi dekat dia? Kalau structured question, okay. Will the interview use close-ended question, open-ended question, or combination of both? So, adakah kita structuredkan soalan kita? Ada opening question, tadi kan ada key questions, ada closing questions. Do I have some sample follow-up question identified to interview question? What information must I get from the interview? What the information will be nice to get but is not necessary from the interview? Jadi, apa lagi maklumat-maklumat lain yang boleh menyumbang ataupun yang bermanfaat yang kita boleh perolehi. So ini adalah interview preparation checklist. Supaya nama pun preparation supaya proses interview tu berjalan dengan lancar. Okey, ini contohlah kita nak check apa kalau you nak buat soalan, so interview protokol kita nak check sesuai atau tidak. Ini contohlah. Ini soalan protokol tu. Okey, interview protocol structured. Okey, ada soalan ni. Sekejap saya check ada soalan. Okey. Nak evaluate protokol temu bual kena ada 4 orang expert macam soal sidik juga. Yes, content yes, method yes, language yes. Betul. Dari segi akademik yes. Okey, dari segi industri pun okey. Dari segi konsultan tengok topik. Kalau macam konsultan
ikut sesuaian topik, kemudian dekat orang government pun sesuai. Maksud dalam kata lain kesesuaian semualah. Tengok kada soalan kan. Jadi kalau kata you nak interview cikgu, so sesuai ke? Katalah kita ni memang bukan cikgu, nak buat soalan interview pada cikgu, kita kena check juga dengan practitioner, maksudnya orang industri, cikgu tu sendiri, sama ada soalan ni adalah baik, lengkap ke tidak, boleh dijawab ke nanti atau tidak. Jadi kalau tanya saya sebelum kita buat pilot, apa salahnya kalau kita jumpa expert? Boleh. Jawapan saya samalah. Boleh. Okay. So this aspect of interview protocol ada yes dengan no, lepas tu feedback for improvement. So untuk interview protocol structured, okay, kita start beginning questions in the factual nature. Macam tadi saya bincang, kita bincang nature dulu kan. Okay, yes or no. Kalau tak, bagi feedback. Okay. Kemudian key question are majority of the question are placed between beginning and ending question. Okay, question that the end interview protocol are reflective or provide participant opportunity to share closing comments. A brief script throughout the interview protocol provides smooth transition between topic area. Interview close with the express gratitude and any intent to stay the connected to follow up. Okay, ni komen-komen kita kena bagilah selaku orang yang menilai. Okay, kadang-kadang soalan-soalan ni kadang-kadang kita kena tanya kepada orang yang mahir. Contoh kat sini orang yang mahir adalah orang akademia lah. Question statement are free from the spelling error. Only one question is asked at the one time. Most questions ask participation describe experience and feeling. Questions are mostly open-ended. Questions are written in a non-judgment manner. Okay, length interview protocol. All questions are needed. Question statement are concise. Okay, comprehension. Question statement are devoid of adequate academic language. Question statement are easy to understand. Jadi ini adalah yang kita check lah. Ini bukan nak soalan ini dari segi protokol, interview protokol. Kita nak check sama ada kualiti soalan kita adalah bersesuaian. Maksudnya the set protokol kita punya soalan tu adalah bersesuaian. Okay. Jadi kalau yang soalan tanya tadi kan merujuk kepada empat orang tu bukan yang ini. Itu soalan interview kita tadi tu disemak oleh expert. Yang ini adalah kita nak lantik expert. So expert menilai kita punya keseluruhan set interview tu dari start pada awal tu, daripada beginning question, dari start daripada tanya daripada key question sampailah bahagian interview protokol, bahagian writing, length of the interview protocol dan comprehension juga dilihat satu persatu. Okey, ini contohlah, ini bahagian sangat penting juga dalam research untuk bahagian ethics especially. So bahagian ini sangat penting, kita panggil qualitative research concerns form. Ini title of research title kita lah. So consents to be interviewed by P1. Please initial box below. I confirm that I had read to meet the left lead about this research project. I understand the content. I understand the participation is voluntary and I am free to withdraw at any time without giving a reason. I understand that interview will be recorded and write out words for words later. The recording will be securely stored in accordance with the Data Protection Act. I understand that anything I saw with the threatened confidential and only used for research purpose in accordance with the Data Protection Act. I agree to take part of the title of research study. So letaklah name of participation, date dan dia punya. Jadi untuk concern ni pun sangat penting jugalah untuk menjaga hak participant both side lah as a researcher and then for participant and respondent juga. So ini contoh concern punya form lah untuk qualitative research concern form. Okey, selesai dah dari segi aspek instrumen. Okey, kita ada tadi kita mula-mula kita discuss kita punya contoh dari segi investigation area. So dari part of the cognitive dan contoh nak buat props. Okey, ini contoh interview question, interview item untuk menjawab setiap specifically untuk research question. Okey, yang ni nak tengok dari segi orang kata type of interview question. So kita ada soalan pengenalan, transition question, kita ada key question, apa dia katakan closing question. So kita ada explanation dan juga contoh dekat sini. Okay, kemudian kita bincang juga tadi yang berkaitan dengan contoh kat sini focus research berkaitan dengan belief about mathematics. So kita pecah pada 3, nature and teaching dan juga learning. So kita adalah sub focus dia. So kalau untuk belief tadi ada 3 soalan, untuk teaching tadi ada 5 soalan.
1, 2, 3, 4 soalan sorry. Kemudian untuk untuk learning tu ada soalan. Jadi ada 8 soalannya. Setiap satu sub-focus research tu ada question yang spesifik. Okay, kemudian kita tengok tadi interview preparation checklist. Okay, kemudian kita ada protokol. Jadi bila nak menilai, inilah aspek-aspek yang perlu dinilai. Jadi bagus untuk kita lah, untuk seorang researcher, bila kita nak buat soalan, pastikan sebelum kita bagi dekat penilai, kita buat self-check dulu. So semua ni dah ada ke belum? Okay, last sekali adalah consent lah. Consent form penting dalam buat proses interview ataupun requirement dalam research ethic. Ada setengah universiti tak provided. Jadi kita kena dapatkan consent form juga untuk pastikan dan protection bukan hanya kepada Data Protection Act saja, kepada researcher dan juga pihak participants. Okey, saya buka soalan untuk kualitatif. Ada soalan nak tanya? Apa-apa soalan nak tanya boleh silakan. Nak tanya soalan kuantitatif boleh, kualitatif boleh, soalan minggu lepas boleh, sesi pagi tadi pun boleh. Silakan. Nanti tengok-tengok balik sebab kita cover method ni banyak juga yang kita cover methods ni. Jadi penting kita kena restudy balik apa yang kita dah bincang minggu lepas. Asas kan, kuantitatif dan kualitatif. Kita cover filosofi, kita cover approach, kita cover research choice, research strategy, kita cover time horizon, kita cover teknik. Okay, minggu lepas memang padat lah kan. Kita cover mixed method juga dan multi method. Dan kita cover a lot of research strategy, especially dalam kualitatif lah. Research strategy kuanti kita cover pagi tadi kan, eksperimen dengan survey. Tapi untuk kualitatif, phenomenology, ethnography, action research, case study, narrative inquiries, grounded theory, macam-macam ada. So minggu lepas juga kita bincang dari segi interview kan. Kita ada structured interview, kita ada semi-structured interview, unstructured interview. Begitu juga dengan observation, kita ada structured dengan not structured observation. Kita discuss about document, macam how to analyze the document, analysis, about using the document. So banyak kita bincang last week. Bagi saya core jugalah last week tu, kan, benda yang sangat-sangat basic. Okay, hari ini kita dapat explore untuk aspek kuantitatif, plus saya mixkan juga dengan kuantitatif lah, and especially dalam konteks survey, instrument, populasi and sampling should be cover both lah untuk kuanti dan kualitatif. Of course dalam kuantitatif tak boleh dipisahkan dengan hypothesis. So dan juga pemboleh ubah. Tadi kita dah discuss more rigorous on the variable and hypothesis. Malah kita combinekan variable dan hypothesis itu dalam bentuk gambar-gambar model. Beberapa bilangan IV dan bilangan DV tu kita nak tengok associate dia. So kita belajar juga benda-benda macam yelah trending sekarang ni, moderator dan juga mediating. And jadi benda tu disambung petang tadi kita buat instrumen soal sidik. Yang ni juga untuk interview untuk kualitatif. Okay? Dan sedikit sebanyak yang untuk part kualitatif tu kita dah cover last week. And kalau yang yang belum sempat tengok tu banyak kita cover. Okay. Contoh sebelum kita nak cover instrumentasi tu, ni contohlah. Yang ni pun sebenarnya kita boleh refer juga. Tapi last week kita dah cover yang ni. So kita contoh, kita tunjuk kan. Ni pemerhatian. Sebelum tu kita nak ni. Okay, ni temu bual. Macam-macam temu bual yang ada lah. Okay, sebelum tu kita, ni basic dia. Okay, inilah. Bila kita nak study pasal temu bual, ni dia. Kan? Temu bual, kita ada temu bual dari segi jenis temu bual. Kita ada dari segi general, kita ada orientasi falsafah. Dalam konteks philosophical, orientasi disiplin punya temu bual, kita ada kumpulan fokus interview, kan kita ikut structured, structured, semi-structured dengan unstructured. So adalah explain satu-satu yang tu. Okey, inilah yang berstruktur, semi berstruktur, yang tidak berstruktur. Jadi kita bincang juga macam mana nak hasilkan soalan temu bual yang baik. Kan ini ada contoh-contoh soalan yang baik kan. Soalan yang multiple, soalan-soalan yang cuba dielakkan lah. Tak ada multiple question, tak ada leading question, tak ada soalan berbentuk ya atau tidak. Jadi kita contoh juga, contoh temu bual menyiasat props. Soalan yang kita nak buat props kan. Jadi ini contoh penuh-penuh buga dengan responden. Ingat lagi tak saya kata yang kita semester 1 tu dia kena ulang balik semester 1. Okay.
Ini panduan untuk temu bual, adalah berapa tips panduan untuk temu bual. Contoh soalan dalam panduan temu bual, ini contoh kita ambil Valenti. Ada beberapa soalan ni kan tentang apa? Kesihatan diri. Okey, kemudian kita memulakan temu bual lah. Okey, kemudian dah siap tu kita akan proceed untuk transcribe seterusnya untuk analisis. Pemerhatian, ni kita nak buat observation, kita dah bincang dah observation, tujuan observation. Kenapa tidak boleh dipisahkan observation dengan temu bual? Walaupun dia adalah harus split, dia tak boleh bersama, tapi dia perlu ada bersama-sama dalam sebuah penyelidikan. Apa yang perlu yang diperhatikan untuk observation lah. Okay, kerja-kerja pemerhatian. Pemerhatian tidak berserutur sama juga. Pemerhatian berserutur ada, pemerhatian tidak berserutur. Observation lah, unstructured observation ataupun unstructured observation. Okay, kita ada senarai semak. Bila observation, kita ada senarai semak. So, bila kita buat observation atau pemerhatian, ada senarai semak lah. So, apa benda yang kita letakkan elemen-elemen ataupun ciri-ciri dalam observation ni, dalam checklist, sorry. Okay, kepada kita buat kesimpulan dan kita boleh analyse dah. Next, last one is document analysis. So, kita belajar juga dari segi dokumen. Jenis-jenis dokumen, 6 jenis dokumen. Rekod awam, dokumen peribadi, dokumen budaya popular, dokumen visual, bahan fizik atau artifak, dokumen yang dihasilkan oleh researcher sendiri. Okey, kemudian limitasi dokumen, kekuatan dokumen. Dia adalah benda yang baru, iaitu dokumen digital, dokumen atas talian, and offline dengan offline, bentuk kesan medium, research ethic, isu-isu dalam digital online ni. Okey, okey, kemudian dah selesai semua dan kita boleh collect data dan kita boleh analyse lah. So jadi kita bincang instrumentasi. Okey, saya buka soalan seluas-luasnya lah. Kalau nak tanya soalan, silakan. Ada soalan nak tanya? Untuk peserta kohort jangan lupa saya cek tadi tak ramai lagi nak bentang besok tu. Sila ambil slot. Jadi sebab kita 2 minggu lepas tu tak ada minggu depan kita ada 2 hari analisis kualitatif, kemudian seminggu lepas tu kita ada 2 hari Sabtu Ahad untuk analisis kualitatif. Jadi ambillah peluang untuk present progress kita, tak kisahlah sekarang masuk bab 3 kan. Nak present bab 1 boleh, nak present bab 2 boleh, nak present bab 3 boleh. Kita pun you pun dah tahu flow dia. Apa saja, bukanlah nak kena cover satu bab. Mana-mana bahagian you nak tunjukkan you punya matrix ke, nak tunjukkan table alignment ke, nak tunjukkan apa yang you tulis ni betul atau tidak ke. Kalau tak dapat buat dalam slide, tunjuk dalam words pun boleh. Jadi fleksibel lah yang tu. Jadi boleh apa? Boleh. Saya ingat tadi baru 4 orang yang nak bentang besok. Jadi boleh lagi isi bahagian pembentangan tu supaya kita boleh penuhkan. Saya pun tak ada masalah, esok saya ada je dekat sini. Saya pun tak ada apa-apa aktiviti dan besok memang saya reserve untuk kita buat pembentangan tu. Ada soalan sebelum saya tutup perkongsian ilmu ni? Macam saya sebut sebelum ni lah. Mungkin disebabkan peserta kita tak ramai, ada 21 orang je. Bila minggu demi minggu kita punya proses agak cepat sikit lah, cepat habis sebab mungkin soalan tak banyak kan. Tapi kalau sebelum ni, you just imagine kalau kita punya kelas ada 100 orang, memang soalan banyak. Ada ketika saya pun hutang soalan tu. Bukanlah hutang, memang saya tak apa jelas soalan tu dan saya pun refer lah guru-guru saya untuk dapatkan reconfirmkan ilmu tu. Lepas tu saya kongsikan balik. Tak ada soalan okey, boleh. Kalau macam tu, jika ada soalan boleh tinggalkan. Ada soalan saya dengar tu macam nak tanya soalan tu. Ada ke Aida Wati nak tanya soalan ke? Kan? Aida Wati ada soalan nak tanya ke? Esok Aida Wati nak present kan esok 9 pagi. Okey, mungkin dia ter-on dia punya mic tu. Okey. Saya okey je kalau you all nak tanya soalan ni, and kalau dah memang tak ada soalan nak tanya, tak apalah, kita rehat dulu. So sampai di sini saja kita punya perkongsian untuk hari ini untuk aspek kuantitatif, and saya selit-selit juga dari segi kualitatif and termasuk instrumen sekali. And jadi
boleh study balik 2 minggu ni yang kita cover metodologi ni sebelum kita masuk fasa analisis. Especially yang untuk kualitatif lah kan, sebab kita akan masuk kualitatif. Nanti saya kongsikan apa yang diperbincangkan dalam kualitatif. So kita ada tentative lah untuk analisis kualitatif tu, nanti you all boleh tengok lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, macam biasa nanti video, saya bagi video rakaman penuh. Saya slide dah bagi tadi kan. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya lagi dekat grup WhatsApp. Jadi terima kasih hari ni, banyak sikit hari ni. Saya lambat sikit pagi tadi kan. Kemudian tadi tiba-tiba pula fakulti kata ada error sikit saya punya markah. Saya kena setting balik sekejap. Okey, tapi tak apa, akhirnya selesai juga perkongsian kita untuk topik untuk kualitatif ni. Jika ada apa-apa soalan boleh terus WhatsApp dalam grup lah, jangan WhatsApp personal. Kesian orang WhatsApp personal. Kadang-kadang saya tak dan buka yang WhatsApp personal. Okey, kita jumpa lagi minggu depan untuk analisis kualitatif. Sebab dia ada berubah sikit jadual tu. Minggu depan memang analisis kualitatif 2 hari, reserve Sabtu dan Ahad. Tetap macam samalah. Okey, tapi saya tak cover untuk analisis kualitatif. Saya memang lantik khas sahabat saya. Jadi akan cover untuk analisis kualitatif dan you akan jumpa balik saya 2 minggu lagi untuk cover analisis kuantitatif. Okey, alright. Jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Assalamualaikum. 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 Terima kasih banyak.